Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kitab Suci Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun dahulu harus dikaji setiap kandungannya yang tersurat dan tersirat. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, umat Islam terdahulu khususnya di zaman perkembangan ilmu yang pesat telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mendalami pelbagai cabang ilmu. Sehubungan itu, katanya budaya penyelidikan berasaskan ilmu pengetahuan, kreativiti dan inovasi perlu diperluas dan diperkukuhkan dalam memenuhi aspirasi kerajaan ke arah pembentukan umat yang maju dan makmur. Ini akan menguatkan kedudukan orang Islam di mana-mana era pun. Kerana ia menjadi satu asas untuk kita menilai diri kita dan seterusnya satu asas untuk kita memajukan diri kita dalam dunia yang penuh dengan pencabaran. Oleh itu, saya rasa bahawa Al-Quranlah menjadi bimbingan kita untuk meneruskan usaha, mendalami ilmu dan seterusnya menjadi jago dalam kita menggunakan ilmu bagi mempertingkatkan syiar Islam. Jelasnya ketika berucap merasmikan Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Sarawak kali ke-62 di Dewan Suarah Bintulu pada Rabu. Terdahulu, Premier Sarawak serta isteri berpeluang melihat pameran di booth yang dibuka oleh agensi berkaitan antaranya Islamic Information Centre IIC, Jabatan Mufti Sarawak JMS, Lembaga Tabung Haji Sarawak, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS, Universiti Putra Malaysia UPM Cawangan Bintulu, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak dan Institut Kemahiran Malaysia Sarawak IKMAS. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiawan Nasar, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Yang di-Pertua MIS Datuk Misno Taha dan Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak Ustaz Khalidi Ibrahim dan Residen Bahagian Bintulu Nyurak Keti. Terdahulu Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misno Taha dalam ucapan aluannya berkata pihaknya komited menjalankan pelbagai inisiatif dalam mengembangkan generasi cintakan Al-Quran. Katanya selain memberi penghargaan kepada mantan-mantan pemenang tilawah dan menghafaz Al-Quran, MIS juga dalam usaha menubuhkan skim Guru Al-Quran dan kini masih dalam perancangan untuk menubuhkan pusat pengembangan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut beliau, inisiatif seumpamanya penting bagi melahirkan generasi Qori dan Qori'ah yang baru dan berpotensi untuk diketengahkan pada masa akan datang. Usaha Islam Sarawak dan dengan dukungan dan sokongan ke pihak kerajaan dalam memutabatkan serta menerapkan pemahaman terhadap Al-Quran ke dalam kehidupan ummah agar sentiasa menjadi pegangan dan rujukan kita semua. Kita mengharapkan usaha ini akan sentiasa mendapat sokongan dan dukungan semua pihak. Majlis Tilawah bertemakan Sarawakku Maju Makmur sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka diadakan selama 4 hari dari 15 hingga 18 Mac. Selain memperdengarkan kemerduan Qori dan Qori'ah mengalunkan ayat-ayat Al-Quran, penganjurannya juga bertujuan menghayati intisari pengajaran dari kitab suci itu yang dibaca supaya dapat dijadikan panduan hidup masyarakat. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari serta isteri Puan Sri Datuk Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang menyempurnakan penyampaian penghargaan kepada mantan-mantan pemenang tilawah dan menghafaz Al-Quran yang telah mengharumkan nama negara khususnya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Para penerima masing-masing membawa pulang wang tunai serta sijil manakala pakej umrah diberikan kepada pemenang tempat pertama. Antara Qori yang menerima penghargaan ialah Datuk Ismawi Duit dengan membawa pulang wang tunai berjumlah RM4,000, sijil dan pakej umrah. Awangku Omar Asfuaddin Awang Hamdan membawa pulang wang tunai RM3,000 serta sijil. Muhammad Izzat Muhali menerima RM2,000 serta sijil, diikuti Mohamed Trang Isa juga menerima RM2,000 serta sijil.
Bagi kategori Korea pula, Amnah Ayub menerima wang tunai RM5,000 sijil serta pakej umrah, Roziah Ayub menerima RM2,000 serta sijil dan Nurul Izzah Muhali juga menerima RM2,000 serta sijil. Berita seterusnya, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak sedang giat menjalankan kajian untuk menubuhkan satu entiti dan satu badan korporat. Menterinya Datuk Julaihi Narawi berkata, kajian mengenai perkara itu adalah sangat penting agar sektor bekalan air di Sarawak diurus dengan lebih efisien. Penubuhan satu entiti dan satu badan korporat ini merupakan satu massive exercise yang begitu penting. Dan kalau kita bercakap tentang one entity dari segi pihak yang mengendalikan pengurusan dan bekalan air, ianya melibatkan hampir 4,000 orang jurutera, pegawai dan kaki tangan. Jadi oleh itulah maka kita perlu teliti, kita perlu berhati-hati, kita perlu mendapat semua maklumat daripada semua pihak supaya ianya lebih kemas, supaya apabila kita dapat menubuhkan one entity dan satu badan korporat kelak, tidak ada rungutan, tidak ada masalah yang timbul. We want it to be a very viable one entity, very viable one body corporate. Itu yang tujuan. Ini langkah pertama lah, langkah awal. Doesn't mean that we stop here. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Penutupan Bengkel Penubuhan satu entiti dan badan korporat untuk bekalan air negeri di Kuching pada Rabu. Dalam hal itu, Datuk Julaihi memberitahu bengkel penubuhan satu entiti dan badan korporat untuk bekalan air Sarawak itu merupakan langkah awal kementeriannya untuk merealisasikan penubuhan entiti dan badan korporat tersebut. Bengkel penubuhan satu entiti bekalan air dan State Water Authority sebagai satu badan korporat di Sarawak telah dijalankan sejak 3 hari lepas. Bengkel ini melibatkan lebih 100 orang peserta yang melibatkan jurutera, pegawai, kanan dan semua yang terlibat berkaitan dengan air. Yang penting ialah kita nak mendapat input daripada semua pihak. Selain bengkel berkenaan, beliau menambah kementeriannya juga telah melakukan lawatan penanda arasan pada Januari lepas ke beberapa agensi iaitu Syarikat Air Negeri 9 Sdn Berhad dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jelasnya ia bertujuan mengetahui dan belajar daripada pengalaman mereka dari segi struktur organisasi, fungsi dan tanggungjawab peruntukan operasi, sumber kewangan, pengurusan aset, model perniagaan, teknologi terkini yang digunakan dan cabaran yang dihadapi sebelum, semasa dan selepas penubuhan organisasi tersebut. Keperkembangan di Daro. Pembinaan Jalan Missing Link sepanjang 1 km dari Kampung Penuai ke Jalan Ladang di Pulau Beruit telah siap sepenuhnya lebih awal. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, projek menelan kos sebanyak RM2.599 juta itu sepatutnya siap pada Jun tahun ini. Tetapi kontraktor dapat menyiapkannya 6 bulan lebih awal pada Disember tahun lepas. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semok berkata, jalan tersebut sangat penting bagi menghubungkan 7 buah kampung di kawasan utara Pulau Beruit kepada Jalan Ladang yang telah siap sepenuhnya sebelum ini. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan penyerahan projek siap daripada JKR, sebuah jalan Missing Link yang menghubung jalan utama di utara Pulau Beruit sehingga menghubungi ke Jalan Ladang yang panjangnya 1 km, menelan belanja RM2.599 juta. 2.99 ya. Dan ini tidak termasuk kos pampasan yang melibatkan, saya kurang pasti kos pampasannya. Ini tidak melibatkan pampasan. Projek ini sepatutnya siap pada bulan Jun tahun ini, tetapi kontraktor telah dapat melaksanakan projek ini lebih cepat, 6 bulan lebih awal, iaitu telah siap pada bulan 12 yang lepas. Jadi alhamdulillah sistem pembangunan jalan di Pulau Beruit inilah sebahagian yang paling utama selain daripada Jalan Ladang yang telah ditar. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan Majlis Ringkas Serah Projek Transformasi Luar Bandar RTP itu di Kampung Penuai, Pulau Beruit pada Rabu.
Dato' Abdullah menambah pihak Jabatan Kerja Raya JKR juga telah memaklumkan kepada beliau mengenai perancangan serta jadual pelaksanaan pembinaan 4 jambatan konkret baru 2 hala untuk menggantikan 4 jambatan sahala yang menghubungkan jalan utama di utara Pulau Beruit. Seterusnya ialah kita akan cuba untuk mengganti 4 jambatan di sebelah yang menghubung jalan utara Pulau Beruit ini, iaitu jambatan yang sedia ada sekarang ini hanya jalan sahala, dan kita akan cuba mengganti dengan jambatan 2 hala, jalan semen 2 hala yang akan dalam belanja lebih kurang 20 juta ringgit. Baru-baru ini JKR telah memberi taklimat tentang jadual pelaksanaan dan jadual pelantikan kontraktor yang saya mohon supaya dipercepatkan supaya dapat dilaksanakan pada tahun ini. Kerana saya difahamkan bahawa tempoh pelaksanaan jambatan ini mengambil masa 2 tahun, tapi saya harap dapat dilaksanakan lebih cepat lagi lah. Selain itu, Dato' Abdullah juga berharap kerajaan pusat akan mengekalkan projek pembinaan jalan yang menghubungkan Pulau Beruit ke Sungai Nai dalam rancangan Malaysia RMK seterusnya. Katanya peruntukan untuk projek berkenaan telah diluluskan oleh kerajaan sebelum ini. Pada program sama, Dato' Abdullah turut diberi taklimat oleh JKR tentang pelaksanaan pembinaan Dewan Masyarakat Baru Pulau Beruit yang berkapasiti 1,000 orang dengan anggaran kos sebanyak 8.3 juta ringgit. Pada sebelah petang, Dato' Abdullah telah menyampaikan sumbangan dana projek kecil luar bandar MRP beliau kepada jawatankuasa masjid dan surau di kawasan Semop bertempat di Masjid Darul Qudus, Kampung Betanak Daro. Menurut Dato' Abdullah, sebanyak 16 masjid dan 10 surau di kawasannya, termasuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Penuai menerima dana berjumlah keseluruhan RM113,000. Lawatan saya selama 2 hari ini ialah untuk menyampaikan sumbangan kepada 16 masjid dan 10 surau yang semuanya berada dalam kawasan N42 Semop untuk pembelanjaan mereka ketika menghadapi bulan Ramadan nanti untuk aktiviti masjid dan surau mereka, dan keseluruhan sumbangan tersebut adalah sebanyak 113,000. Dan juga sebuah JKK juga telah mendapat peruntukan sebanyak 50,000 untuk membaiki pulih Dewan dan pembinaan. Dato' Abdullah juga telah menyampaikan sumbangan peribadi kepada semua pegawai masjid dan surau bagi seluruh kawasan Semop sebagai tanda penghargaan terhadap jasa mereka. Pada sebelah malam pula, Dato' Abdullah berkesempatan menyampaikan sumbangan dana MRP kepada 3 masjid dan 3 surau di Bintangor, termasuk Jawatankuasa Pembinaan Surau Muhajirin Taman Bintang berjumlah keseluruhan RM15,000. Majlis penyerahan sumbangan itu diadakan di Dewan Dayang Bayi Bintangor. Senarai penerima dana MRP tersebut adalah seperti berikut. Beralih dengan paparan berikut. Setiap ketua Jabatan Kerajaan Sarawak perlu mengambil serius dalam melaksanakan perkongsian data bukan sahaja di peringkat agensi masing-masing, malah di antara agensi-agensi dalam perkhidmatan awam Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, dalam konteks menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, semua agensi Kerajaan Sarawak harus sentiasa maju ke hadapan. Saya percaya bahawa dalam konteks perkhidmatan awam, kalau kita sebut sebagai ICT, ICT adalah satu dunia yang sangat berkembang, dan apa yang telah kita buat kemarin mungkin tidak relevan dengan kita hari ini dalam konteks ICT. Selalulah kita sentiasa always busy. And number two, saya tekankan tentang apa yang saya sebut sebagai ini. Kita sentiasa berfikir how to provide better service to people. And of course, key, we have to recharge. I always use this word recharge because as a civil servant, we have to run as fast as our people. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Apresiasi Personal ICT pada malam Rabu. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menambah, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg sentiasa menekankan tentang digitalisasi Sarawak dalam konteks mendigitalkan anggota perkhidmatan awam negeri ini. Sebab itulah pada tahun ini Malaysia Nasional Kerajaan Negeri telah meluluskan jaringan kita untuk
memecahkan unit pemodelan kita berdua. Satu disebut sebagai unit reformasi dan implementasi, dan satu lagi disebut sebagai unit implementasi. Sebab saya berpendapat bahawa kita harus berbiasa diri dan harus fokus kepada pendidikan sektor pendidikan. Justru beliau menyeru supaya unit berkenaan dapat bergerak lebih pantas dan bersasar demi kecemerlangan penyampaian perkhidmatan untuk manfaat rakyat Sarawak. Dalam majlis tersebut turut disampaikan simbolik penyerahan watikah pelantikan data Trustee Working Group di TAWG kepada ketua-ketua jabatan. Selain itu, beliau juga menyampaikan sijil penghargaan kepada personel ICT sebagai menghargai usaha dan sumbangan mereka dalam menjayakan inisiatif kerajaan digital. Selanjutnya, penasihat kepada Presiden Palestin Hal Ehwal Agama dan Hubungan Islam Dr. Mahmud Al-Habbash selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pada petang Rabu. Beliau turut disertai Duta Besar Palestin di Malaysia, Brunei dan Maldives, Tuan Yang Terutama Walid Abu Ali dan Hakim Mahkamah Tinggi Sheikh Jad Al-Jabari. Ketibaan Dr. Mahmud Al-Habbash serta rombongan sekitar jam 4.52 petang di KIA disambut oleh penolong pengarah unit protokol, istiadat dan pengurusan acara Sarawak Muhammad Salih Sani. Lawatan rasmi beliau selama 1 hari di Kuching adalah untuk menghadiri International Conference on Waqaf and Endowment ICWE 2023 yang akan diadakan pada Khamis. Beliau akan berangkat pulang ke Kuala Lumpur petang ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Sarawak kali ke-62 di Dewan Suara Bintulu yang dirasmikan oleh Premier Sarawak pada Rabu. #menyebar fakta, salam UKAS. القرآن ويعلم ما